Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu nak minta maaf sebab hari ni tak dapat nak Google Meet. Okey, dan saya terpaksa cikgu gunakan kaedah video macam ni lah, untuk bagi penerangan pada awak. Okey, baiklah, tajuk minggu lepas Cikgu Yusnita dia ajar sampai sini. Okay, dan cikgu nampak awak dah buat carta organisasi yang dibagi minggu lepas. Okey, hari ni cikgu nak masuk kepada merangka perancangan projek. Okey, di mana merangka perancangan projek ni kita ada tiga peringkat. Yang pertama, perancangan projek. Yang kedua kita ada penjadualan. Okey, dan yang ketiga kita ada pengawalan. Okey, ini tiga peringkat yang akan awak belajar hari ni lah. Tiga peringkat yang akan awak belajar. Okey, saya pergi secara ringkas dulu. Nanti bila masuk sekolah nanti saya akan buat revision. Saya akan ulang semula. Okey, ni hari ni kita pergi secara umum. Maksudnya saya ajar, tapi kalau tak faham nanti saya akan ulang. Okey. Okey, untuk perancangan projek. Okey, kita lihat perancangan projek ialah peringkat pengurusan. Awak boleh refer buku teks muka surat 35. Okey, perancangan projek ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama. Okey, maksudnya yang paling asas sebelum kita membuat apa-apa projek pun kita mesti rancang dulu. Okey, kita mesti rancang sebab kita risau kemungkinan kalau kita tak ada perancangan yang betul, nanti kita punya objektif ni tidak akan tercapai. Okey, kalau contoh kita kena rancang, kita nak guna bahan apa, kita nak buat bakul seberguna. Okey, kita perlu tahu kita nak guna bakul tu, buat bakul tu daripada pembekal yang mana. Okey, apa alat untuk mencantumkan bakul tersebut. Jadi kalau kita tak ada tak ada perancangan, jadi mungkin sampai separuh jalan, tak cukup. Sorry. Bakul kita tak cukup. Ataupun kita punya supplier kita lari. Jadi kita kena cari supplier yang betul-betul memenuhi kehendak kita. Okey, perancangan ni penting. Perancangan projek penting untuk memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber serta mencegah gangguan. Gangguan yang contoh gangguan seperti itulah tadi, supplier lari, tiba-tiba harga barang meningkat, stok tak ada, sumber tak ada. Okey, itu adalah contoh-contoh gangguan. Okey, mengelak pembaziran macam tadilah. Kalau kita tak rancang, mungkin kita terbeli lebih. Kita terbeli lebih. Okey, itu dari segi perancangan projek. Jadi apa yang ada dalam perancangan projek adalah di mana semasa perancangan, pengurus adalah orang yang paling penting. Okey, untuk mengurus, bersama-sama dengan ahli, bersama-sama dengan orang yang pekerja-pekerja di bawah dia lah. Okey, jadi mereka perlu membuat apa? Okey, mereka perlu menentukan perancangan. Okey, ni dalam perancangan ni 4 ni benda ni dalam perancangan. Okey, penentuan utama, penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti dan juga matris organisasi. Okey, penentuan utama adalah di mana organisasi menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Okey, menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Okey, jadi saya bagi satu contoh tujuan projek. Membuat bakul serbaguna. Objektifnya adalah untuk hadiah hari guru. Okey, itu adalah penentuan sub utama. Okey, yang kedua penentuan sub yang tadi penentuan utama. Okey, penentuan sub utama peringkatnya adalah lebih terperinci. Okey, di mana perkara yang dibincangkan adalah daripada sumber keuangan. Okey, modal berapa, keperluan tenaga kerja yang nak digunakan berapa, serta syarat-syarat perjanjian antara pembekal, antara kita dengan pelanggan. Okey, kat sini.
Okey, dokumen perjanjian tu. Okay, yang ketiga, pengelolaan aktiviti, di mana aktiviti yang terlibat seperti pembuatan ataupun pembangunan produk, seperti penyediaan reka bentuk, brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep serta aliran wang. Dekat sinilah kita nak tengok bagaimana bentuk produk tu. Mungkin kita ada pereka design lah kan, yang akan tunjukkan design-design kepada kepada pelanggan kita. Lepas tu kita nak lihat daripada mana, sumber keuangan mana yang kita nak gunakan untuk membuat barcode tersebut. Yang ketiga, matris organisasi atau pasukan, di mana pada peringkat ini dibentuk pasukan untuk menjalankan sesuatu tugas khas. Maksudnya dekat sini, pengurus akan tetapkanlah siapa bahagian pemasaran, siapa bahagian keuangan, siapa bahagian produktiviti nak keluarkan barang, siapa bahagian operasi, siapa bahagian contohnya nak buat R&D, maksudnya nak ujian kepada barang tersebut. Yang tu dekat matris organisasi ataupun pasukan. Ini yang pertama. Sekejap lagi video seterusnya cikgu akan masuk tajuk penjadualan dan pengawalan.